إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قال مؤلف قدس الله سره إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها وإن قل أملك. Situ apabila dibukakan bagimu mata hatimu, yakni basirah, mata dalaman kita, daripada jalan mengenal mana makrifat yang khassah pada segala asma'nya dan sifatnya, daripada barang yang menegakkan kendakmu dan dikenalkannya pada kudrahnya dan kahrinya akan dikau, maka tiada mengapa sertamu itu, dan jika sedikit amalmu sekalipun, kerana wujud amalmu itu daripada tiada ikhtiar daripadamu dan tiada sebab, dan hendaklah engkau syukur akan dia atas yang dikurniakannya akan dikau, kerana ma'rifatullah itu kesudah-sudahan yang dituntut. Maka apabila dihadapkan seorang hamba itu pada setengah asbab, dibukakan baginya jalan mengenal daripadanya, dan dihadapkannya dengan sakinah dan tetap di dalamnya, maka demikian itu setengah daripada nikmat yang amat besar atasnya. Maka apabila engkau tilik dengan mata hatimu kepada segala tanda Tuhanmu yang menunjukkan atas wahdaniyahnya, maka engkau perolehi petunjuk yang sebenarnya, dan kayalah engkau daripada sebab dan amal yang dengan dia iktisaf bagi makrifah. Iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, apabila membuka Allah Ta'ala, yakni dibukakan bagimu, iaitulah batin hati, mata hati kita dibukakan oleh Allah Ta'ala daripada jalan mengenal segala asma' dan sifatnya. Mana wijhatan minat ta'aruf, satu wajah daripada makrifat akan Allah Ta'ala, sama ada asma' wa sifat wal af'al, ya, dan zat, maka dibuka oleh Ta'ala. Ketiga itu satu pencapaian yang tinggi. Jadi sini nak ceritakan dari sudut kualiti, ya, amalan yang berkualiti dengan amalan yang sebaliknya. Maka kualiti amal ni, tingkatan amal yang paling tinggi apabila menyertai dua, luaran dan dalaman. Dia tak mau kita terhenti atas luaran saja. Luaran nampak cantik tapi dalam tak ada benda, kosong, ya, tidak ada nilai. Jadi diharapkan supaya terbuka basirah, mata dalam kita, berjejak di dalam maqamul ihsan, ya, yang ada di sana dua perkara besar, muraqabah dan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati kita perlu dimandikan dia dengan air muraqabah dan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah Ta'ala membukakan, bila dibuka ni biasanya
pada ghalib apabila ada riyadhah wal mujahadah. Ya, bila dia berlaku riyadhah wal mujahadah dan mengamalkan amalan-amalan tariqah mu'tabarah yang sampai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh mursyid dengan izin Allah Taala, terbuka. Ya, terbuka akan hijab batin hati dia yang selama ini ditutup dengan apa? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Ya, memandang akan diri. Adapun etikad dari sudut syariat yang zahir atau peringkat makrifat awam, mengenal dengan dalil, dia perlu membuka satu hijab, iaitu hijab etikad. Apabila etikad dia kepada yang lain dibuang, dia berakidah dan beretikad yang sebenar, maka sah iman dia. Ya, iman dia sah. Adapun di sini dia naik atas, bukan sekadar pengesahan etikad, tapi dia nak sahkan pengesahan takarrub Allah Subhanahu Wa Taala. Lapis yang kedua. Maka lapis yang kedua ni dia mengenal bukan bil ilm saja, dia naik satu peringkat. Dia mengenal dengan zab, wijdan, syuhud dan ayan. Mengenal dengan rasa dalaman dia tadi. Ya. Peringkat etikad kita mengenal supaya apa? Kita mengenal tu dengan ilmu. Sebab peringkat pertama dia panggil ma'rifat dengan Tuhan, dia panggil ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin, ketiga haqqul yakin, dan keempat kamalul yakin. Yang pertama dia perlu pada ilmu. Sebab kita mengaji supaya kita mengenal Allah Taala, pertama dia gunakan akal. Maka dalam kitab Usuluddin dia suruh kita kenal hukum akal dulu, kan? Imam Ghazali kata man lam ya'rif hukuman aqli falaisa bi'aqilin. Siapa yang tak kenal hukum akal, orang tu tak berakal. Berat bunyi. Tujuan dia apa tu? Dia nak tamyiz, nak beza dengan pengenalan idrak akliyah ni, supaya kita dapat membezakan antara qadim Allah Ta'ala dengan yang muhdas, iaitu baru, dengan menggunakan apa? Suluhan dalil daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peringkat awal. Dan supaya terang bagi kita suluhan akal kita dan membina satu akidah. Setakat tu je. Dia nak pergi ke depan, dia tak pergi lagi. Maka golongan ni, peringkat awal ni, dia banyak masuk dalam golongan ghafilin, orang yang lalai lagi. Etikad dia ada, kemas. Kalau ada soal, ditanya, dia boleh berhujah. Ya. Tapi kedudukan dia sendiri dengan Tuhan, jauh lebih. Ya. Tangkapan rohani dia dengan Tuhan tu agak jauh lagi. Bila ada iradatullah, yang telah cempakkan nak menjadikan dia nak dipilih naik ke atas, maka dilakukanlah sebab-sebab kesedaran dia dan seumpamanya, semangat dia terbuka. Dia mencari jalan untuk menghampirkan lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Maka di situ dia akan dibukakan Allah Ta'ala bila dia riyadhah wal mujahadah. Ya, sebab jalan untuk dapat yang kedua, tiga, yang keempat. Ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin, bukan dengan ilmu lagi. Dia berjalan dengan riyadhah dan mujahadah. Setelah dia bina ilmu dulu. Dah ada ilmu, kemudian dia bina yang kedua, ketiga, keempat. Adapun yang pertama itu, sebab itu dikatakan ilmu yakin. Mana yakin bil ilmi. Dia yakin tu dengan pembinaan ilmu, nas daripada Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lajak, yang kata lagi, tu dia tak main dengan ilmu, tapi dia main dengan apa tu? Penyucian. Riyadhah wal mujahadah. Dia membuang pandangan khalqiyah, pandangan makhluk, supaya tetap dalam batin hati dia sentiasa pandangan dia ke hadrat Allah. Sama ada yang ditajali dibukakan dari bentuk asma, nama dia, atau awsaf, sifat-sifat dia, ya, atau af'al, perbuatan dia. Ini pembukaan-pembukaan dengan nur ma'rifat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah buka saja, iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf. Tuhan bukakan saja pintu ma'rifat dia dalam bentuk rasa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, zauq dia, wijdan, kedapatan-kedapatan, limpahan-limpahan daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila dia duduk tamkin dalam betul mematikan diri dia, dia akan dapat limpahan yang banyak daripada Allah Taala. Itu yang dia kerja ke dalam suluh. Dia tembak betul-betul biar dia bersih. Tunggu. Sebab dia duduk betul-betul dalam makam la haula wala quwata
illa billah. Itu Nabi kata kanzun min kunuzil jannah. Di sana ada gedung-gedung syurga Tuhan. Siapa duduk situ, dia akan dapat limpahan daripada maknanya gedung daripada Allah Ta'ala. Ya, limpahan di sudut asma' ni, di sudut awsaf ni, sudut af'al dia, macam-macam. Itu didapat dalam batin hati dia, ya, oleh kurnia anak. Dengan syarat dibuangkan. Ya, itu dia kata iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai kepada Allah Ta'ala. Apa makna keluar diri? Itulah ru'yatun nafs, memandang akan diri tadi. Kita matikan dia dengan apa? Memandang akan kebesaran Allah Ta'ala. Matikan memandang sifat kita dalam memandang awsaf sifat Allah Ta'ala. Matikan kudrat kita dalam memandang kudratillah. Matikan iradah kita dalam memandang iradatullah. Matikan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Tuhan. Akhirnya matikan kewujudan makhluk dalam memandang kewujudan Tuhan. Mati dari mana? Pandangan. La dalaman, bukan pandangan luaran. Luaran ni nampak yang biasa, dan dalaman itu pandangan rohani dia. Bila dimatikan pandangan pada makhluk, di situ Tuhan akan pancarkan. Mana dalil itulah la haula, tidak ada haul, wa quwwah, tidak ada kekuatan, semua billah dengan Ta'ala. Ya. Itu memerlukan pada apa? Zikir yang banyak kan. Sebab tembakan zikir dengan nur tadi dia akan apa? Mencerahkan lagi pembukaan, terang lagi terang di memandang. Ya, bila terang di memandang, Tuhan akan bukakan ta'aruf. Bila dia jejak dia dalam makam ni, ibadat dia masya-Allah. 2 rakaat dia tak sama 1000 rakaat itu. Dia orang yang kat di takbir sembahyang habis dah. Allahu akbar, lenyap. Fana yang lain semua dia berlazat dia dengan Allah Taala. Kita angkat dia takbir dah sampai kata darat laut kata dia pergi. Dia mengayau sana mengayau sini. Sembahyang dah jadi apa macam tong sampah ni. Macam-macam benda dimasuk dalam tu. Ya. Sedangkan sembahyang tu tak dibenarkan ingat pada sesiapa pun, melainkan pada dia je. Firman Allah Ta'ala, wa aqimis salat li zikri. Dirikan sembahyang untuk kamu berhadap mengingati aku, Tuhan kata. Tiba-tiba kita menghadap tempat lain. Banyak dah bertahun kita khianat dengan Tuhan. Lain disuruh, lain kita buat cantik luar, dalam tak ada apa. Ini semua apa? Enjin dalam punca dia tuan-tuan ni. Dalam. Kalau kita minta futuhat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dibukakan bagimu mata hatimu daripada jalan mengenal, itu mana jalan ta'aruf, ya, pada segala asma'nya. COVID-19 tuan-tuan nampak apa tu? Nampak orang mati ke nampak apa? Asma' Tuhan nampak. Dia tajalikan sifat kahar dia. Ya, dia tajalikan nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Dia kata ganap. Dia kata mati. Ya, dia gegau, dia laut zam, tsunami datang. Kira lagi tu berapa orang tergapung kan. Ya. Sebab tuan guru kita Al-Alim Mu'allamah wali besar, ya. Tuan guru Haji Abdul Wahid tuan-tuan ya. Tuan kenal kan almarhum dia, wali besar. Itu setengah daripada wali yang mutasarrif. Ketiga madrasah dia terbakar. Saya mula belajar tu pergi pondok tengok mana tu bunyi kitab tak nak kan. Pergi pondok-pondok lain tu bunyi kitab banyak. Bunyi terbakar madrasah dia. Ya. Mengikut riwayat cerita dia, bila dia balik dia tengok madrasah dia terbakar, ataupun keluar mulut dia alhamdulillah dia kata. Kita kalau terbakar macam tu kita berpusing boleh. Keluar mulut dia alhamdulillah. Sebab apa tu? Dia memandang asma' Tuhan. Ya, af'al Tuhan. Yang buat tu siapa dia? Dia yang buat. Maka memandang af'al Tuhan, lazat memandang asma' Tuhan tu lebih dahsyat daripada lazat yang lain. Ya. Badan Tuhan beri tu ada dua tu. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak wa mata mana'ak ashhadak. Bila Tuhan beri kita satu kurniaan, sebenarnya apa? Dalam dia. Jangan pandang luar, tak dalam tu. Ashhadaka birra. Dia suruh kita syuhud, musyahadah akan albir, ihsan dia tu. Siapa yang mengambil, memakan, minum, guna pakaian nikmat Tuhan, dia tak nampak albir, maka orang tu jauh salah adab besar dia dengan Allah Ta'ala. Wa mata mana'ab, dan bila mana dia sekat,
Ya, bala turun, musibah turun, sakit macam-macam. Sebenarnya apa dalam tu? Asyhadaka kahra. Dia nak suruh kita pandang nama dia Al-Qahhar, yang maha keras. Dia kata kena, tak ada siapa boleh nak. Jadi bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilai. Dalam dua-dua dia bagi atau dia tarik, sebenarnya apa tu? Sebenarnya dia nak ta'arufkan diri dia dengan kita. Itu dia ta'aruf ni. Wijhatan minat ta'aruf. Dia nak kenalkan. Bila kita kenal benda tu, tamam. Mana kita orang yang pandai mengambil nikmat Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita tak pandai ambil. Kita ambil silap guna. Ya, tak kena cari. Kalau kena cara tu dia. Ya, dia ulur, kita kenal. Dia tarik pun, kita kenal. Jadi dan dua-dua tu, fi kulli zalika muta'arifun ilai. Dia nak menta'arufkan diri dia kepada kita. Sebab bila sampai peringkat ta'aruf, mana sampailah ke muncak hikmah manusia dicempak ke dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa illa liya'rifun. Kata Ibnu Abbas, illa liya'rifun, supaya mereka makrifat akan aku. Bila ada makrifat, barulah ibadat dia tadi cantik. Ini tapak besar makrifat akan Allah Taala. Maka harga dia mahal ni pada tubali ma wa in qalla amalu. Maka jangan kau hiraukan serta ada ta'aruf makrifat wijhatu min ma'rifah tadi, wa in qalla amalu, walaupun takdir amal dia sikit dia. Tapi orang macam ni amal dia tak sikit dah kan. Sebab dia dapat kemanisan, kelazatan, masya-Allah. Orang bila makan kena selera macam 3 pinggan tak perasan. Ya, tapi nak cerita, nak beritahu kalau dia dapat jejak tangga makrifat ni, sikit amal ni pun kita tak terkejar dah. Ya, tak terkejar, dia punya kualiti terlampau tinggi. Ya. Tapi dah dapat ni, masya-Allah. Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW. Diberikan gelaran Zainul Abidin, perhiasan para abid. Sebab apa? Dia semayang satu hari 1000 rakaat. Kalau kita nak semayang berlawan ni, tak larat itu kan. Kena 50-100 rakaat, dah huyung. Tapi dia semayang dengan apa? Lazzah, kelazatan, kenikmatan. Ya, sebab matan apa? Besok awal mula sekali kan. Siapa dibukakan akan hakikat Islam tadi, maka apa? Payah dia berhenti daripada amal. Kita nak start payah, dia berhenti pula payah. Lagi sedap kan. Kita nak start payah, berhenti cepat. Dan pada yang menegakkan kehendakmu dan dikenalkannya pada kudrahnya. Jadi Tuhan takrifkan kepada kita kudrah dia, iradah dia. Itu disuruh kita apa? Murakabahkan. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, wa huwa ta'ala ma'akum. Ini murakabah ma'iyah. Ya. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu pandang, di sana ada wajah Allah. Mana syai'un yadullu ala wujudi. Satu yang menunjuk akan keberadaan Allah. Bukan makna Tuhan tu sana sini tempat kan. Ya. Mana syai' yang menunjuk. Mereka yang tenggelam dalam ni, kelazatan ni, masya-Allah. Sentiasa dia tentuan apa? Dalam nikmat yang besar. Ya. Dan dikenalkan kepada kudrahnya dan kahrinya, kekerasan dia. Ya, akan dikau. Dia telah memberi kenal. Selama ni kalau kita tak terbuka, dia tak kenal kan. Ya, bila dapat nikmat dia nampak diri dia. Bila kena bala dia pandang kesilapan dia. Dia tak pulangkan balik kepada Allah Taala. Sebab dia tak terbuka lagi. Dia mengayau je. Orang berjalan bila mata tak terbuka macam-macam risiko kan. Sana disepak, sana nyelanggar macam-macam. Berlainan kalau dah terang mata dia senang berjalan. Maka tiada mengapa serta ni itu. Dan dikala sedikit amal sekalipun. Mana nak tunjukkan kualiti amal yang tinggi. Sebab apa? Kerana wujud amalmu itu dengan tiada ikhtiar. Mana dalam dia memandang, dia buat amal semua, dia tak pandang ikhtiar dia. Bahkan dia mati ke dalam memandang ikhtiarullah. Dia memandang akan gerak-geri perbuatan daripada Allah Ta'ala. Maka dia berlazat dengan situ. Dan tiada sebab, mana tiada dia memandang pada sebab. Sebab kita zahir syariat mewajibkan kita mendatangkan asbab, usaha ikhtiar. Tapi batin syariat mengharamkan kita beriktimad atas usaha dan ikhtiar. Dua benda lain tu. Syariat yang zahir menyuruh kita usaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita iktimad, bersandar, memandang, berpegang, bergantung pada ikhtiar. Jangan. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Itu nas ni. Fa iza azamta, bila kita dah berazam, berusaha dah, serah ke dia. Pandang dia je. Itu cara adab kita dengan Allah Ta'ala.
adab ahli ma'rifah begitu. Dan dalam engkau syukur akan dia atas yang dikurniakan akan dikau kepada, kerana ma'rifatullah itu kesudah-sudahan yang dituntut. Ya, ma'rifat Tuhan tu kemuncak. Supaya dikenal dia je, wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu lah kemuncak segala-galanya. Matlamat hidup kita ialah dia. Ya. Kalau anak tuan-tuan besok tanya sekolah, cikgu tanya, apa citi awak? Allah. Bukan. Ulang sekali lagi. Itulah matlamat hidup. Cita-cita hidup kita dia. Ya. Bukan makhluk. Dia. Itu cita yang sebenarnya. Ya. Dapat keredaan dia. Duduk dalam makrifah akan dia. Yang lain tak ada masalah lah. Kan? Jangan gantungkan dengan benda yang nak ditinggal, terugi. Kerana makrifat akan ta'ala itu kesudah-sudahan yang dituntut. Maka apabila dihadapkan seorang hamba itu pada setengah asbabnya, maka dibukakan baginya jalan. Asbab dia apa? Riyadah wal mujahadah. Kemudian Tuhan bukakan makrifat, jalan makrifat daripadanya, dan dihadapkannya dengan sakinah, ketenangan dalam dia tadi. Ya, sebab nikmat paling sedap situlah tuan-tuan. Sakinah paling besar sekali apabila dibukakan kita dengan Tuhan. Ya, ni matan akan belakang dia akan cerita. Ya. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liktirabi wa syuhudi. Al-azab wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liwujudil hijab. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Ini akan datang matan dia tu. Nak ceritakan masalah ketenangan nikmat sebenar. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu. Nikmat ni walaupun dia punya nikmat macam-macam kita nak kira sehingga tak boleh nak kira. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat keluarga, nikmat tu macam-macam. Wa in ta'undu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Tapi sebenar-benar nikmat apa? Bila terbuka antara kamu dengan dia. Dibuka hijab kita dengan dia, tu nikmat paling besar, tuan-tuan. Satu. Al-azab wa in tanawwa'at mazahiru. Azab pun begitu juga. Macam-macam dia lawan nikmat, azab kan. Problem tu, masalah tu, macam-macam pening kepala. Itu semua kecil. Sebenar-benar azab ialah wujudul hijab, bila kamu terhijab dengan Allah Ta'ala. Habis. Dia tak dapat memandang ke hadrat Tuhan, dia tidak ingat Tuhan, habis itu azab paling besar. Maka dia buat penggulungan, ya, fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Punca azab bila kamu terhijab dengan Allah Ta'ala. Ya. Wa itmamun na'im, setamam-tamam nikmat paling sempurna apa? Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Bila batin hati kamu dapat menghadap hadrat Allah Ta'ala. Ya, itu nikmat paling besar. Akhirat pun macam tu juga. Bila Tuhan buka nikmat ni kan, dalam hadis kan, dia ingat nikmat tu dah habis dah, Tuhan tunjuk nikmat lain, dia nak lagi. Begitulah berlaku sampai Tuhan berjanji, lepas ni tak nak minta. Dia kata berjanji, bila Tuhan tunjuk lain, dia nak lagi. Akhirnya Tuhan tajalli. Bila buka aja yang disebut dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang iman berseri-seri kepada Tuhan yang ia melihat dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan yang tidak ada sedikit pun keserupaan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Amat hebat. Ketika itu Tuhan tanya, nak lagi? Tak nak lagi. Itu nikmat sehebat-hebat ialah ru'yah, dapat terbuka. Di dunia pun itu juga. Bila terbuka aja rohani dengan Tuhan habis. Ya, itu nikmat paling besar. Sebab itu suruh kita cari sebelum kita padam. Sebelum padam. Ya, sebelum padam berjejak dia makrifat ni, tamam, alhamdulillah. Orang tua-tua tu bertua ibu mengandung gitu. Kalau tidak, rugi besar. Madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada laqad khaba radiya man radiya dunaka badalan. Ya. Betul-betul ada buku surat belakang ni. Madzal ladzi wajada man faqada. Apakah kehasilan mereka yang luput akan benda. Faqada ay faqada syuhuda, yang luput akan musyahadah akan Tuhan. Sepanjang umur dia 80 tahun, 100 tahun tak jejak. Sebaliknya amal lagi faqada man wajada ay wajada syuhuda. Apakah keluputan orang yang dapat ini benda? Maknanya makamil musyahadah terbuka ni. Maka tamam, ya. Mana sempurna dah. Bahagialah dia dunia dan akhirat bila dibukakan oleh Allah Taala. Mukasyafah. Ilmu dipanggil ilmu mukasyafah. Ilmu pembukaan makrifat dengan Allah Ta'ala. Habis. Dan tetap di dalamnya, ya.
Sekurang-kurang duduk tarawih tetap makam mutmainnah. Sebab bila duduk makam mutmainnah, dia dah duduk mula makam arifin, orang arif. Lepas tu dia naik atas lagi. Sebelum jejak makam mutmainnah, dia tak jejak intan. Ya. Dia jejak makam mutmainnah, baru buka. Sebelum mutmainnah, dia dapat apa tuan-tuan? Makam pembukaan, ilham. Dipanggil makam mulhamah. Ya, nafsu yang sentiasa diilhamkan dengan futuhat, ma'arif. Pum, dia tamkin dia jejak dia makam mutmainnah habis. Itu dia masuk line arifin nabillah, orang yang arif betul dengan Tuhan. Kemudian terus buka lagi lah depan mutmainnah, ya atas lagi. Nafsu radiyah, mardiyah, kamalah, mukamalah dan seterusnya. Allah. Maka demikian itu setengah daripada nikmat yang amat besar. Itulah nikmat. Dia kata wa itmamun naim, itulah dia. Setamam-tamam dia pembukaan. Maka bila engkau tilik dengan mata hatimu, mata basirah dalaman kita, kepada segala tanda Tuhanmu yang menunjukkan atas wahdaniyah, maka engkau peroleh petunjuk kepada hak dengan sebenarnya. Bila kita bukakan tanda basirah, kita lihat tadi, bukan dengan akal. Dengan akal tu Usuluddin. Ya, ini basirah, mata dalam. Kalau kita zikir, dia panggil latifatul qalbi, dia peringkat duduk di belakang. Ya, latifatul qalbi. Bila dia zikir cukup tamam, dia akan pindah latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, affah. Habis lataif 7 dia selesai, dia akan pergi pada zikir nafi wal isbat. Kemudian dia pergi wukuf qalbi, baru dia pergi naik muraqabah. Nanti cara dia naik muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah. Situ dia jagalah. Zaman itu dia berlazat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saja dia pandang dan terbuka air. Mata dia tengok, mata dalam buka. Begitu dia mengambil lazat yang amat dahsyat dengan Ta'ala. Pandang pokok, nampak Tuhan. Pandang langit, nampak Tuhan. Pandang orang, nampak Tuhan. Pelik bunyi ini. Bukan nampak mata kepala kan. Pandang dengan mata kepala, nampak dengan basirah. Apa makna nampak basirah? Syuhud, musyahadah, muraqabah. Itulah maksud dia. Kata kalam-kalam suci. Yang kata menampak kepala, mata pandang, nampak pokok, nampak Tuhan, pokok tu Tuhan, syirik. Ya, pandang dengan mata luar, nampak mata dalam. Itulah kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tak lihat semua makhluk ni melainkan aku dah lihat Tuhan dulu. Bahawa ulama kata ra'a pertama dengan ra'a kedua lain. Ra'a pertama bil basar, dengan mata kepala. Ra'a kedua dengan basar ya. Kalau kita pakai ra'a kedua dengan basar, kufur. Ya, bila nampak, kita nampak mata kepala Tuhan, bermakna Tuhan dah bertempat. Dia bertempat, mustahil. Ya, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Kita jaga. Apa dasar pun jaga ilmu tasawuf, jaga ilmu Usuluddin, dia kena kemas. Dasar kita, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Siapa menyerupakan Tuhan dengan makhluk, maka kufur dia. Dia pandang pokok, nampak pesanan Tuhan. Kita pandang pokok, nampak apa Tuhan? Nampak duit. Tuan guru saya ceritakan, orang tua-tua dulu dah nak mati kan. Umur 70 tahun, tanam budian dian baka pula. Bertahun cucu dia tanya tu, boleh makan ke tu? Tak apalah, kau bawa kat surau masjid, dapat datuk pahala. Tu orang dulu. Kan? Orang sekarang pun nak tanam, pasaran dia pasaran. Pasaran dia tanya dulu. Kepala otak dia RM ni tuan-tuan. Dia tanya duit dulu tuan. Pokok dia tanam lagi, tanya pasaran dulu. Itulah tu jauh beza tuan. Orang dulu hebat-hebat kan. Lepas tu Syekh Ibrahim belakang ni kata apa? Wa kullu khairin fittiba'i man saraf. Ya. Wa kullu khair, tiap-tiap kebajikan itu ada pada mengikut orang yang dahulu-dahulu. Siapa dahulu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sah. Atau orang dulu. Kalau kendian ni wa kullu syarr fittiba'i man. Kejahatan banyak tengok kendian minal mufsidin. Yang banyak buat ifsad, kerosakan dalam dunia, macam-macam perangai ini. Macam-macam akidah dia bawa, macam-macam pahaman. Di Melaka sudah banyak dengan Syiahnya, dengan Wahabiyah dan macam-macam tadi. Sekali saya berdebat dengan budak Syiah sampai pukul 3 pagi. Lala dia kata Ustaz tak boleh baca buku kita. Pasal lagi atas lagi dahsyat. Pasal di kapi kat Sayyidina Abu Bakar terang. Tu lagi tinggi makam dia tu. Makam di kapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Muhammad dia kapi peri-peri kan. Oh dahsyat tu bawah ni. Tu lagi tinggi pada dia tu. Itu pahaman sesat akan banyak sekarang akhir zaman ni.
Jaga-jaga akhir zaman. Nabi kata saya di zaman dalam hadis Nabi kata satakunu fitan di akhir zaman la yanju minha illa bil ali. Akan datang fitan. Fitan ni kan fitnatun satu, fitan jamak macam hikam, hikmatun satu, hikam jamak. Mana berbagai-bagai fitnah yang cukup banyak akan datang. La yanju minha illa bil ali. Tidak akan selamat kamu Nabi kata melainkan dengan ilmu. Ilmu yang betul-betul sanad disampaikan ke Nabi dan mafhum dia pun sama yang Nabi nak. Sekarang ada dua lain pula. Dia nak hadis sahih tapi pahaman pula tak sahih. Hadis tu sahih lah, tapi dia memahami tak sebagaimana yang Nabi faham. Apa benar salah juga. Ni akhir zaman macam itu. Sebab tu kita peganglah kitab-kitab ulama-ulama dahulu yang muktabar. Insya-Allah kita selamat. Bau ni macam-macam perangai dia tuan-tuan. Dia menunjukkan atas wahdaniyah. Mana segala yang kita lihat semua tu dipanggil dal, benda menunjuk. Dia madlul dia kepada apa? Wahdaniyatillah, keesaan Tuhan. Sebab lapas asa ni lapas yang popular, ya. Sehingga nama ilmu tu dinamakan ilmu mengesakan Tuhan, tauhid, kan? Ni tauhid kita ngaji. Ni tauhid apa ni? Cuma ni tauhid khas. Ya, adapun Usuluddin di sifat 20 itu tauhid am. Ya, tauhid am kita nak kenal dulu, membezakan. Tauhid khas nak pergi rapat lagi atas, nak merasakan pula, ya, kedekatan dengan Allah Taala. Itu beza dia. Dia lapan tauhid lapan sangat popular kan. Sebab apa? Sebab kalau kita mengaji dalam Usuluddin, makna tauhid ni sangat besar, tunggal. Kalau tidak tunggal, satu alam pun tak ada. Sebab apa? Pertama, yang boleh mencipta, mengeluarkan makhluk daripada min haizil adam ila haizil wujud. Daripada tak ada kepada ada, yang boleh keluarkan ni ialah ia zat yang bersifat dengan ketuhanan saja. Ya, zat yang bersifat dengan ketuhanan sajalah dia boleh mengeluarkan. Dia panggil ijad, mengadakan, i'dam, meniadakan. Lain tak boleh. Ya. Maka apa itu sifat ketuhanan? Itu disebut dalam firman Allah Taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu fakir berhajat kepada Allah. Di sifat ni ulama Usuluddin keluarkan iftikar kullu ma ada ilaih, berhajat semua kepada Allah Taala. Itu makna ketuhanan yang pertama. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, Allah Taala ghaniyun maha kaya. Ada sifat ini dikeluarkan istighna ila angkul lima siwa. Jadi disimpulkan makna ketuhanan dua, iaitu terkaya dari yang lain. Apa makna terkaya? Mana tidak berhajat, itu makna terkaya. Bukan kaya yang kita faham banyak harta, banyak tu kan. Dia banyak macam ni pun dia masih berhajat. Terkaya sebenarnya dia tidak berhajat. Dia tidak memerlukan kepada sesiapa pun. Yang kedua, yang lain pula memerlukan dia. Tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada Allah Ta'ala. Ya, itu makna ketuhanan. Makna zat yang dikata Tuhan ialah dia tidak berhajat kepada yang lain. Sebaliknya yang lain semua terikat dengan dia. Satu zarah pun tak boleh terlepas daripada Ta'ala. Gerak dan diam dia pun tak boleh lepas. Semua daripada dia. Itu baru dipanggil, itulah sebenarnya Tuhan. Yang kita kata apa? La ilaha, tiada bersifat ketuhanan. Maknanya tidak ada zat yang terkaya dari yang lain. Yang lain pula terikat dengan dia, tak ada. Illallah, baru kita isbat, melainkan Allah Ta'ala saja. Bila faham daripada semua perkara berhajat kepada dia, di sini baru kita faham. Dan tak boleh berbilang. Kalau Tuhan berbilang aja habis, batal makna ketuhanan. Contoh kalau dua, satu jadi langit, satu jadi bumi. Yang jadi langit, bumi terlepas daripada dia. Yang jadi bumi pula, langit terlepas daripada dia. Bermakna tiap-tiap didakwa Tuhan ada benda lepas pada dia. Itu bukan Tuhan. Itu terbalik. Kan Tuhan jadi hantu. Itu terbalik. Bila kata Tuhan, mesti semua terikat dengan dia. Maka di sinilah mewajibkan wahdani, mesti tunggal. Ya, semua akan bertumpu pada pasaraya sebab dia satu. Kalau dah buat 3-4 macam dah habis lah. Habis. Orang sebab ke sana, sebab ke sini. Dia nak bertumpu mesti dia tunggal. Itu maksud ketuhanan yang perlu dipahami. Jadi semua yang kita lihat ini menterjemahkan ketunggalan Allah Ta'ala. Sebab kalau tak tunggal, tak ada satu mawujud dalam makhluk. Satu benda tak ada. Ya? Sebab batal makna ketuhanan. Itu makna ketuhanan. Dia tidak berhajat.
baik selain semua berhajat tersandar dengan dia. Ini dia pergi buat patung, dia pergi sembah pula. Terbalik. Taraf dia dengan patung dia lagi tinggi, dia berakal, dia tukang buat lagi sembah. Dia tak betul. Sebab Sayyidina Umar pernah satu ketika dia duduk dan seorang dia senyum. Bila orang tanya kenapa dia senyum, aku teringat zaman jahiliah. Aku buat patung daripada buah tamar, bila aku lapar aku cabut kepala dia. Aku cabut kepala dia, aku makan, cabut kaki. Nampak nau jahil ya. Teman. Jadi kita mesti mana nampak ketunggalan Allah Ta'ala tu dalam setiap makhlukat. Ya, setiap kita pandang kita nampak dia menterjemahkan keesaan Allah. Sebab kalau tidak asa takkan ada makhluk ni. Itu nak dilatih pandang ya. Etikat kita dah ada. Nak latih pandang. Ya, pandangan dia makin terang, makin terang, makin terang. Makin rapat, makin rapat. Makin sedap. Bila terang sedap tak? Kita melihat satu benda nak tengok, tapi sama-sama tak bersedap, tak clear. Lagi terang, lagi sedap. Lagi terang, lagi sedap. Itu maksudnya. Itulah makrifat Allah Ta'ala. Lagi dia terang, lagi sedap. Sebab orang tua-tua dulu tuan dia bergebut. Sulu kami suka ni. Sebab apa? Dia nak asah. Hadid basar al-iman. Tajamkan mata iman kamu tu. Tajamkan. Sebab bila tajam, kalau pisau sedap tak kita mengira. Sedap kan? Tajam. Wah sedap. Ini puang menganjal-anjal. Lengur tangan tak butuh-butuh daging. Jadi maknanya kena letak sak terik je. Ya, dia pandang sak, dia pandang di hati sub mi'raj ke hadrat Allah. Dia pandang saja khalaik, hati dia mi'raj ke hadrat Allah Taala. Dia puas mana nak mikir tak nampak lagi. Sebab hijab banyak. Ya, itu yang perlu dibuangkan. Hijab dengan riyadah wal mujahadah supaya dia dapat bersedap dengan kekasihnya. Maka engkau peroleh petunjuk kepada hak yang sebenarnya. Ketika itu kayalah engkau daripada sebab. Ketika itu tak adalah kita berpegang pada sebab dan amal. Mana hati kita tidak beriktimat pada amal lagi. Selama ni banyak kita sadar amal kan. Nampak kita beramal. Tak. Orang peringkat ni dah terus ya, di hadrat Allah Ta'ala. Dengan dia daripada iktisab makrifat tadi. Usaha makrifat dengan amal. Tapi bila dah sampai peringkat ini, dia tak susah lagi dah. Ya. Sebab dia sudah tamkin dengan hadrat Allah Ta'ala. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu alaih. Wal a'malu anta muhdiha ilaih. Wa aina ma ya nuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaih. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu alaih. Maka bahawasanya tiada dibukakan bagimu jalan bagi jalan orang yang muqarrabin, mana orang yang menghampirkan diri kepada Ta'ala, yang membawa kepada haqa'iq tauhid. Ni membawa kepada hakikat tauhid. Kalau hakikat tauhid disebut dulu pun tuan awal. Tiada ada ia, tiada engkau. Hak tu dia nak tu. Ya ada ia, tiada engkau. Pening kembali dengar. Yang ada dia ya tuan-tuan. Itu kata la maujud illallah. Tiada wujud sebenar melainkan Allah. Habis ada wujud sebenar ni, wujud yang ni, wujud ni tak pandang, Sufi tak pandang. Wujud ni bayangan ni. Ya, wujudmu bayangan dia. Bayang-bayang orang kira tak tuan-tuan? Ada tak? Nampak tak? Nampak orang kira tak? Tentulah. Mudah-mudahan. Bayang kita nampak, terang bayang nampak. Kita bergerak, dia bergerak. Tapi orang kira tak? Orang tak kira. Kalau tanya berapa orang tak? 4. Mana tu bayang? Orang ni gila bayang ni. Orang dah nampak, orang tak kira. Sebab apa tak kira? Sebab wujud dia, wujud yang muqayyad. Wujud yang bergantung dengan kita. Kita bergerak, dia bergerak. Kita diam, dia diam. Kan? Kalau tuan bergerak, dia diam. Tuan diam, dia gerak. Itu tak lama lagi kot. Seminggu lagi. Jadi maknanya, wujud yang sebenar. Begitulah nisbah kita dengan Tuhan. Kita ni semua membayangi kewujudan Allah Ta'ala. Apa makna bayang? Benda yang menunjuk. Kan? Kita tengok dekat naku tu bayang siapa ni datang. Dia pergi kat depan kita, Assalamualaikum. Oh, dolar. Bila tengok dolar dia, bayang kita pandang lagi tak? Dah nampak dia. Begitulah maksud dia. Dia sampai terjadi makrifat pum, tuan buka rohani dia menghadap Tuhan, habis dah. Makhluk dia tak pandang dah. Tak pandang mana tu? Tak pandang dalam. Luar tak apa. Luar berjalan lah kita macam biasa. Ya.
Urusan kita menjaga dah buat dah. Ni main semua dalam tuan-tuan ni. Ni semua yang kita cerita ni enjin dalam. Luar syariat dah jaga. Ya, tak ada hal. Sebab para aulia-aulia ni dia lagi tutup, ya. Dia dah sampai berjejak makam makrifat, dia tutup dengan kerja-kerja luar. Macam Syekh Abdul Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirra. Guru dia apa? Syekh Abu Ali Al-Farmadi, wali kutub. Kerja dia apa tuan? Bekerja, bukan tak kerja. Dia kerja apa? Dari kasut tepi jalan ni. Dan darajat dia kutubul aqtab. Dia suka tutup. Dia orang lagi tutup. Lagi kelazatan dia dengan Tuhan, dia dapat nikmat ni lagi dia tutup. Dia buat kerja macam biasa, orang tak kenal. Ya, sebab dia takut pujian orang. Kita ni pula suka orang puji. Buat pula hari jasa mu dikenang. Wah. Tukang kipas orang, tukang kas. Dulu kepala tak masuk air. Orang yang dapat lazat dengan Tuhan, dia takkan berpaling hati dia dengan Allah. Dia takkan tukar kan. Nikmat berhadap dengan Tuhan tu, Masya Allah, dia takkan tukar. Lepas tu dia tak nak dengan makhluk yang Tuhan tak dia heran. Orang puji dia pun tak ada rasa, orang paci dia pun dia tak ada rasa. Itu boleh dapat makam ikhlas sebenar. Istiwa'uz zammi wal madhi minal amma. Ya, sama je bagi dia. Orang kata dia tak rasa, orang puji dia pun dia tak rasa. Sebab apa? Rasa dia hanya satu dengan dia saja. Itu dia. Allah. Itu perlu ditajam kan. Iman kita tajam. Dan yakin, ya, dapat haqa'iq tauhid dan yakin. Melainkan itulah menghendaki bahawa menerima atasmu. Bermakna Tuhan nak terima kita kan. Dia bukakan benda tu, tanda apa tu? Dia nak terima kita. Dan mengenalkan kepadamu. Dia nak buka takluk pada segala fi'linya dan sifatnya. Ya, dan semua yang kita pandang, kita akan pandang awsaf sifat Tuhan, kita akan pandang asma' dia. Jadi pandangan dia semua pandangan yang bernilai, tak ada kosong kan. Yang menunjukkan atas esa zatnya, itu dikembali mana esa juga. Dan tiadakah kau ketahui bahawasanya mengenal itu, iaitu mengenal tu yang didatangkan atasmu. Mana pengenalan makrifat kita dapat, siapa beri? Dia beri. Dia yang cempakkan. Muriduhu, dan barang yang ada daripadanya ke tiadalah masuk akan dia segala enla dan afat. Bermakna kalau curahan fuyudat, limpahan dari Tuhan, kurnia dari Tuhan, dia selamat daripada enlat dan afat. Mana tak ada penyakit. Kalau datang kita buat ni biasa ada penyakit. Kita buat-buat kadang penyakit ada, riak, ujub, semua macam-macam dia masuk. Tapi kalau dari Tuhan dicempak je, pum, habis. Sebab tu bila dia tarik atau dicempak tu, itu satu perkara yang amat besar. Ya, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Tuhan menarik akan orang yang ia kehendaki. Sebab tu bila berlaku tarikan daripada Tuhan, syaitan pun tercampak, nafsu pun terpelanting. Dia Tuhan tarik, pum, dia tarik. Contoh je apa yang tarik, tukang sihir Fir'aun. Kan? Dia dah demand dengan Fir'aun, tak nak dapat macam-macam pangkat, duit macam-macam. Bila sebab dia memandang mukjizat tongkat Nabi Musa, dia nampak kebesaran Tuhan Nabi dah. Dia tinggal bulat di Fir'aun dah. Fir'aun kata aku cencang, bunuh lah. Pagi dia beriman, petang dia syahid tu. Kejap. Itu tarikan dari Allah berlaku. Sebab kita minta. Doa Syekh Ibrahim Ar-Rashidi, guru yang kedua tarikat Ahmadiyah, dia kata apa? Allahumma ja'al minal muradin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang engkau tarik. Dia Tuhan tarik orang habis. Ya, dia takkan berpaling lagi dah. Orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala batin hati dia takkan berpaling ke kanan, terus straight. Ya, itu kehebatan. Maka nak dapat tarikan kena banyaklah rapat diri dengan Tuhan. Ya, dia rapat Tuhan tarik. Itu dipanggil jazbah ba'da suluk. Selepas dia suluk Tuhan tarik. Maka apabila dibukakan bagimu jalan daripada ma'rifat bagi hadrahnya, maka adalah engkau setengah daripada orang yang dikasihi. Maksudlah kita golongan muhibbin, orang yang Tuhan kasih. Ya. Yang masuk dalam hadrah. Pada Timur Tengah dia ada majlis-majlis hadrah kan. Dia kumpulan, dia berzikir, dia ambil nama hadrah. Mana untuk menghadirkan diri kepada Allah Ta'ala. Lawan hadrah apa? Ghaflah. Ya, ghaflah makna lalai. Ini matan tak masuk lagi kan, belakang dia ni. 4 kaifa besar belakang ni. Kaifa yashku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mal'ati am kaifa yarhalu ila Allah am kaifa an yadkhula Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Macam mana hati kamu nak percaya sedangkan rupa makhluk tertekap
dalam cermin hati kamu. Ya, hubud dunia, hubul mal, hubul riasah, kasih pangkat, kasih jawatan, kasih nama, suka dipuji, merepek-repek dalam. Macam mana nak masuk hadrat Tuhan? Tak boleh, dia kena cuci balik, buang bersihkan. Ya. Atau macam mana kamu nak berjalan yarhalu ilallah, sedangkan muqabbalun bisyahawati, kamu ditambat dengan nafsu. Tak boleh, dia kena kerat. Nafsu kita kerat, boleh berjalan ke Tuhan. Ya, kat jeti tu kalau dia punya bot kuasa kuda dia tinggi pun, kalau tali dekat pancang nibung dia tak buka, berjalan tak berapa Tuan. Jalan. Dia mengambur. Kena buka tali tu, boleh sup dia pergi. Begitulah maknanya. Ikatan nafsu kena ikat, boleh pergi jalan. Hadrat ke hadrat Allah Ta'ala. Kemudian am kaifa an yadkhula hadrat Allah. Macam mana kamu nak masuk hadrat Tuhan? Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Kamu tidak bersuci daripada janabah kelalaian. Ulama sufi, golongan arifin, orang yang lalai standard dia sama dengan orang berjunub. Dia tasbihkan. Pihak mana? Wajah syabah dia pada pihak orang berjunub, dia tak boleh duduk dalam masjid kadar tumakninah. Kalau boleh pun lalu je. Ambil sabil. Masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Dia nak duduk kadar tumakninah, syarak haramkan, tak boleh. Kecuali dia kena mandi. Kalau ada kecil, tak ada wuduk, makruh. Sebab tak dapat semayang tahiyatul masjid. Kalau ada besar. Jadi orang yang lalai ni, sucikan hati daripada kelalaian. Sentiasa zikir dia kena banyak. Itu maksud dia. Ya. Allah. Di mana? Ada setengah ulama sufi misalkan orang yang lupa ni macam orang mati. Macam orang mati. Orang tak ingat Tuhan ni, tarap dia macam orang mati. Masya Allah. Satu hari seorang wali besar, dia sakit kan? Dia nak murid lama tak ziarah. Satu hari nak murid lagi ziarah. Sampai di kampung dekat dengan rumah dia kan, haiwan-haiwan tu bercakap dengan izin Allah Ta'ala. Lembu, kebau, ayam itik, dia kata Tuan Syekh baru meninggal semalam, kata. Ya, Tuan Syekh meninggal semalam. Dia pun terperanjat. Dia pun sama dengan kau tu lah, kalau datang lambat. Kita dah nak pergi tak pergi dah, meninggal lah tu. Habis macam mana ni? Tak apalah, kita dekat, kita pergi je lah. Dah dekat dengan rumah. Pergi sampai rumah, Tuan Syekh ada. Sihat tak sakit. Dia pun pening kan. Dia pun tanya, apa maksud ni ya Sayyidi Syekh? Dia kata betul lah. Semalam aku terlalu lalai dengan Tuhan. Dia kata. Tu maknanya mati. Dia kata. Tu Tuan Syekh cakap kan. Kalau kita tak tahu. Tuan Syekh kata tak, betul lah tu dia kata. Sebab orang yang lupa ni, dia serupakan macam orang yang mati. Ya. Orang mati tuan-tuan, tak ada apa. Kita balik ke kanan, dia tak melawan. Kita balik ke kiri, dia tak melawan. Kalau tuan-tuan mandikan orang mati, dia balik kanan, dia lawan kiri, kita pun bongkar lagi. Maknanya apa? Dia tak ada kuah. Buta rohani. Dia tak ada zikir dengan Tuhan dia mati. Apa benda mati? Habislah. Nafsu boleh kudakan kita. Syaitan boleh blade kita, dia boleh putau kepala kita. Tuan. Tapi kalau zikir dia kuat, tenaga dalaman, antibody dia kuat, dia tak boleh. Dia sentiasa boleh melawan. Tuan, kekuatan dalaman dia kuat. Apa pun pusing-pusing balik, Ibnu Ajibah Al-Hazani kata apa? Zikir kena banyak. Punca dia zikir. Tuan. Zikir ma'al hudur. Serta istihdarkan hati betul Tuhan, insyaAllah. Dia power dia akan kuat, dalaman dia pun akan tinggi, pembukaan dia pun akan banyak didapat. Habis itu. Dan satu lagi, dan apabila dibukakan bagi kamu jalan daripada makrifat bagi hadratnya, maka adalah engkau setengah daripada orang yang dikasihnya. Allahumma ja'alna minhum. Maka bahawasanya makrifat itu awalul mawahib dan nihayatul matalib. Makrifat ini dipanggil awalul mawahib. Ya, awal-awal mawahib. Kurniaan Tuhan awal tu. Dan dia merupakan nihayatul matalib. Bagi pihak kita itulah kemuncak kita nak tuntut. Sampai tu pum jejak aja, tunggu. Mawahib kurniaan Tuhan tu tak putus kan. Pum dibuka bermacam-macam pembukaan daripada alam sebelah sana tuan. Peringkat mukasyafah. Maka terkala demikian itu, tiada mengapa dengan sedikit amal. Maknanya nak cerita apa ni? Bukan disuruh sedikitkan amal, mana ceritakan nak dapat kualiti amal tu sedikit pun dia dah dapat dah. Mana nilaian amal dia dah tinggi walaupun sedikit. Dan tiada dibukakan bagimu pada demikian jalan itu melainkan menghendaki akan dikau hampir. Dia nak bahas kualiti tuan-tuan ni. Kita ada tanah 10 ekar.
Kan? Seorang tanam 10 ekar padi. Yang seorang ni tanam 1 ekar je. Tapi yang 1 ekar ni, tiba musim menuai, padi dia tuan-tuan, bukan rokok sampai sujud. Yang 10 ekar tu padi dia semua iktidal. Iktidal, tegak. Bunyi banyak, semua iktidal, tegak. Atau ambil api dicucur lah. Maksud dia apa? Walaupun sikit tapi kehasilan dia banyak. Kalau banyak kehasilan dia banyak, itu lagi baik. Maksud dia apa? Dia nak bahas kualiti. Amal kita biar ada kualiti. Kualiti amal dia letak pada ta'aruf, pembukaan makrifat. Bila ada makrifat dengan Ta'ala, amal memang cantik, bersih, cantik. Kelazatan dengan Tuhan didapat. Melainkan mendaki akan dikau hampir daripada demikian hadrahnya, dan di sanalah dikenalkannya kepadamu segala anwa'ut takrim. Berbagai-bagai maknanya nauk daripada takrim terbuka, dan ditunjukkan pula, dimukasyafahkan bagimu barang tiada engkau ketahui. Itu dipanggil jannatul mu'ajjalah, kan? Adatul ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala atala ala khatar qalbil bashar. Disediakan bagi orang yang saleh, yang taat perintah Ta'ala, benda yang tak pernah lihat, tak pernah dengar, dan tak dijangkau oleh khayalan-khayalan hati kita. Kita khayalah syurga tak lihat. Benda tak pernah lihat ada kat sana. Atas dunia ni kita tak dapat pun dah lihat, kan? Dah tengok. Yang sana tak ada. Belum pernah lihat, belum pernah dengar, belum pernah terbayang itu syurga di sana. Begitulah syurga di dunia, kan? Dia panggil jannatul mu'ajjalah, iaitulah makrifat. Sampai maka makrifat ni Tuhan bukakan benda yang kita tak pernah tengok. Dalam alam malakut jabarut Tuhan buka berbagai-bagai makrifat yang sebagainya. Begitulah maksud dia. Jadi kita cari atas dunia ni apa? Maka makrifat yang sebenar, yang khassah, itu dipanggil jannatul mu'ajjalah, datul ya ibadiyas salihin tadi, itu dia boleh pakai dua makna. Kalau segera sini, kalau sana tu maklumlah syurga sana, kan. Itu. Habis. Allah. Mintalah tuan-tuan bangun malam-malam merayu dengan Tuhan, menangis banyak. Tuan mursyid saya, kan, Tuan Abang Mursyid, dia kata, aku nak berjejak tangga ni, kau tahu, air mata aku dekat 1 jug ni. 1 jug air mata, kan. Kita air mata 1 sulu tak apa lagi. Anak lawan lain Allah. Bayang tu, tiap-tiap malam gaung tak, tiap-tiap malam menangis, minta, ya Allah, bukakanlah, buka. InsyaAllah dia buka tu, Tuhan buka azab, insyaAllah. Yang penting bangun malam minta dengan Tuhan. Alhamdulillah. Benar wala amalu anta muhdiha ilaihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.